Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hazira binti Asnan dari jurusan Kejuruteraan Perisian telah diberi tugasan yang bertajuk Analisis Fungsi dan Tujuan Peraturan-Peraturan Pendidikan di Malaysia oleh pensyarah saya iaitu Encik Zaini bin Abdullah. Terdapat 3 tujuan dan fungsi peraturan-peraturan pendidikan. Yang pertama, pencegahan, iaitu untuk mengelakkan dari berlakunya amalan-amalan yang melanggar peraturan-peraturan tersebut. Tujuan dan fungsi peraturan yang kedua ialah pengajaran. Pengajaran iaitu tindakan yang dikenakan untuk dijadikan iktibar dan panduan kepada pegawai yang terlibat dan pihak-pihak lain agar perkara yang sama tidak berulang lagi. Peringatan iaitu mengingatkan para pegawai agar sentiasa berwaspada dalam melaksanakan tugas diri dan tanggungjawab yang diamanahkan. Antara tujuan peraturan-peraturan pendidikan adalah untuk mewujudkan satu sistem pelajaran yang dapat memenuhi keperluan negara dan melaksanakan perkembangan kebudayaan sosial, ekonomi dan politik. Yang kedua, untuk menghasilkan pelajar yang berdisiplin serta mematuhi dan menghormati kedua orang tua mereka. Untuk memastikan agar dasar ini dapat dilaksanakan dengan berkesan, khususnya dalam menentukan perkembangan sistem pendidikan yang progresif dan bahasa pengantar yang utama. Yang keempat, untuk membangunkan manusia berdasarkan fitrah dan melahirkan keharmonian diri. Keharmonian fitrah ini akan membangunkan kehidupan dan menyokong serta menjunjung prinsip keadilan dan kebenaran. Yang terakhir, untuk mencapai kesedaran diri, berpengetahuan dan membangunkan potensi diri selain dengan fitrah dan kerohanian mereka. Fungsi peraturan pendidikan yang pertama, memberi impak yang besar ke atas pelbagai peluang kehidupan, iaitu pendidikan berkualiti menggunakan pendekatan kemahiran hidup dalam pendidikan dan masukkan kemahiran dalam mengorientasikan pendidikan untuk memperolehi keseimbangan. Dan yang kedua, dengan adanya pendekatan kemahiran hidup dalam pendidikan, para pelajar akan lebih peka kepada perkembangan ilmu, mengguna dan mempraktikkan pelbagai jenis. Memiliki dan mempraktikkan kemahiran dengan betul sangat penting untuk menyesuaikan diri dengan persekitaran semasa dalam fungsi peraturan pendidikan. Terakhir, individu memerlukan kemahiran dalam setiap 4 ruang pendidikan, iaitu fungsi pendidikan yang kedua, iaitu menjamin kestabilan individu dalam fungsi sosial. Individu yang mempunyai taraf pendidikan yang tinggi mempunyai kualiti hidup yang baik, dan individu yang bersikap terbuka berupaya untuk mengekalkan kefungsian fizikal yang mantap kerana cenderung untuk mencuba pelbagai aktiviti dan tanggungjawab hidup dan peka terhadap informasi kesihatan. Fungsi ketiga, membuat keputusan yang bijak dan wajar, iaitu ketegasan diri merupakan satu dimensi utama dalam kualiti hidup kerana ia memungkinkan seseorang individu untuk mengawal hidupnya. Menurut Wehmeyer 1996, ketegasan diri adalah ejen asas dalam kehidupan seseorang. Individu berupaya membuat pilihan dan keputusan terhadap tindakannya serta membebaskan diri daripada pengaruh atau gangguan luar yang tidak berfaedah. Kebolehan dan kemantapan ketegasan diri berupaya meningkatkan kualiti hidup dan pencapaian pendidikan yang baik. Sekian saja pembentangan saya untuk hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.